Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum murid-murid. Baiklah, hari ini kita akan sambung PDPR kita dengan subjek Akhlak dan Tasawuf Darjah 4 bersama dengan Cikgu Nadia. Baiklah, hari ini kita akan masuk pelajaran yang ke-9 iaitu mencari keredaan Allah Ta'ala. Untuk mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan yang abadi, ianya dapat diperolehi melalui keredaan Allah, iaitu pencipta seluruh alam. Justeru, bagi mendapatkan keredaan Allah, kita perlu mempunyai ilmu mengenainya, beramal dengannya, serta ikhlas kerana Allah Ta'ala. Jadi, pertama sekali, mari kita lihat pengertian ilmu. Pengertian ilmu dari segi bahasa berasal daripada perkataan Arab alima yang bererti mengetahui. Manakala dari segi istilah, segala pengetahuan dan kebenaran tentang sesuatu yang datang daripada Allah Ta'ala yang diturunkan kepada Rasulnya dan alam ciptaannya. Maksudnya, segala pengetahuan yang ada dekat muka bumi ini dan kebenaran tentang sesuatu perkara yang datang daripada Allah Ta'ala, ianya adalah ilmu. Apa segala yang kita pelajari itu juga dipanggil sebagai ilmu. Sekarang mari kita lihat apakah dia kelebihan menuntut ilmu. Pertama, mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah Ta'ala apabila kita menuntut ilmu. Kedua, kelebihan menuntut ilmu adalah kita menjadi bintang penyelamat diri sendiri daripada kejahilan. Ketiga, orang yang menuntut ilmu dinaungi dan didoakan oleh para malaikat dan ikan di lautan. Keempat, tumbuh-tumbuhan memberi salam kepada orang yang menuntut ilmu. Kelima, Allah memudahkan jalan ke syurga bagi orang yang menuntut ilmu. Keenam, orang yang menuntut ilmu, mereka akan dikasihi dan disayangi oleh manusia. Ketujuh, makhluk di langit dan di bumi mendoakan kesejahteraan orang yang menuntut ilmu. Dan yang ke-8, para ulama yang bermaksud orang yang berilmu pengetahuan merupakan pewaris para nabi. Jadi, sesiapa yang menuntut ilmu, mereka adalah para ulama, merupakan waris para nabi. Kesimpulannya, orang yang tiada ilmu pengetahuan itu buta. Jadi, kita sebagai manusia kenalah sentiasa mencari ilmu pengetahuan, menuntut ilmu sehingga ke liang lahat kerana terlalu banyak kelebihan yang akan kita dapat jika kita menuntut ilmu. Sekarang, mari kita beralih kepada amal pula. Pengertian amal dari segi bahasa berasal daripada perkataan Arab amala yang bererti perbuatan atau pekerjaan. Manakala dari segi istilah, perlakuan atau tindakan orang Islam yang meliputi gerak hati, lisan dan perlakuan anggota tubuh badan mengikut syariat Islam. Ini bermaksud amal ini adalah segala perbuatan atau pekerjaan manusia orang Islam yang meliputi dari gerak hati, lisan dan perlakuan anggota tubuh badan. Amalan yang terpuji dan diterima oleh Allah Ta'ala adalah amalan yang dilakukan dengan mengikut rukun, syarat dan cara yang
Betul. Seterusnya, ianya tidak dicampuri dengan perkara-perkara maksiat. Dan amalan terpuji tersebut ikhlas dilakukan niatnya kerana Allah Ta'ala. Seorang ilmu yang baik hendaklah bijak membahagikan masa-masa mereka untuk beramal ibadah kepada Allah, untuk mengurus diri sendiri, untuk membantu sesama manusia dan untuk memelihara alam sekitar termasuk tumbuh-tumbuhan, bumi, udara, air, haiwan dan sebagainya. Sekarang mari kita lihat jenis-jenis amal. Amal terbahagi kepada 2 jenis. Pertama, amal soleh. Kedua, amal tidak soleh. Mari kita lihat yang pertama, iaitu amal soleh. Orang yang beramal soleh kerana Allah melakukan ibadah dengan cara melakukan perkara yang wajib, sunat dan harus serta menjauhi perkara yang makruh dan meninggalkan yang haram. Manakala amal yang kedua iaitu amal yang tidak soleh adalah orang tidak soleh melakukan maksiat yang dilarang oleh Allah dengan cara meninggalkan perkara yang wajib, sunat dan harus. Malah mereka melazimi perkara makruh dan melakukan yang haram. Seterusnya, mari kita lihat amalan-amalan yang mendapat redha Allah. Antaranya ialah pertama, menunaikan perkara yang fardu dan sunat. Kedua, membaca Al-Quran dan menghayatinya. Ketiga, menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keempat, perbanyak zikir mengingati Allah Ta'ala. Kelima, menuntut ilmu dan beramal dengan ikhlas kerana Allah. Keenam, berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketujuh, sentiasa menghitung diri, iaitu muhasabah dan bertaubat kepada Allah Ta'ala. Ini adalah 7 amalan yang mendapat redha Allah Ta'ala. Sekarang, mari kita lihat pula apakah dia tanda-tanda orang yang beramal soleh. Yang pertama, orang yang beramal soleh, mereka patuh dan taat kepada ajaran Islam. Kedua, orang yang beramal soleh ini boleh dibuktikan perkataannya dengan amalan. Ketiga, mereka berpegang teguh dengan hukum hakam dan syariat Islam. Keempat, tanda-tanda orang yang beramal soleh adalah mereka meninggalkan amalan jahiliyah dan maksiat. Kelima, mereka sentiasa berdamping, iaitu taqarrub dengan Allah Ta'ala. Maksudnya mereka sentiasa mendekatkan diri dengan Allah Ta'ala. Keenam, mereka berjihad dengan menyeru perkara yang makruf dan melarang perkara yang mungkar. Dan ketujuh, tanda-tanda orang yang beramal soleh adalah mereka bersyukur dengan redha atas ketentuan Allah Ta'ala. Jika ada semua tanda-tanda ini pada orang-orang yang awak lihat ataupun ada pada diri sendiri, maka mereka ini termasuk dalam golongan orang-orang yang beramal soleh. Baiklah murid-murid, setakat ini sahaja pelajaran kita pada hari ini. Kita akan jumpa pada kelas akan datang dengan sambungan tajuk yang lain. Terima kasih semua. Jumpa lagi. Assalamualaikum.